Clarius grapinus atau lebih dikenali sebagai ikan keli Afrika telah menjadi salah satu ternakan yang terkenal di negara kita. Syarikat Asbridge Aquaculture yang diusahakan oleh Encik Samingan selama hampir 20 tahun telah beroperasi di Simpang 4 Alor Gajah dan dibantu oleh beberapa orang pekerjanya. Mari saksikan paparan selanjutnya. Sumber air yang digunakan di kolam diperolehi daripada anak sungai dan air mata air yang berdekatan. Air tersebut akan dimasukkan ke dalam kolam ternakan ikan dengan menggunakan mesin pengepam air. Seterusnya, air akan disalurkan di dalam semua kolam melalui paip yang disediakan di bawah tanah. Kolam di sini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kolam anak benih, kolam pertengahan dan kolam penuaian. Ikan akan dibiarkan di dalam kolam pertengahan selama 3 hingga 4 minggu. Setelah 3 hingga 4 minggu, ikan akan dipindahkan ke dalam kolam penuaian. Jaring akan dipasang pada bahagian hujung kolam dan seterusnya akan ditarik dari dasar kolam. Hal ini kerana ikan keli Afrika merupakan ikan yang domesil yang hidup di dasar kolam. Seramai 2 hingga 3 orang pekerja akan berada di dalam kolam untuk menarik ikan tersebut. Kedua-dua hujung jaring akan dicantumkan pada bahagian hujungnya sehingga terbentuk bulatan besar. Hal ini adalah bertujuan untuk mengepung ikan tersebut daripada terlepas keluar. Semasa menaikkan jaring, sampah sarap seperti sisa daun dan ranting akan dibuang. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan anak ikan bercampur dengan sisa sampah. Seterusnya, jaring tersebut akan dinaikkan. Ikan akan dikumpulkan pada tengah-tengah jaring sebelum dimasukkan ke dalam bekas besar.
Ikan yang berada di dalam jaring akan dipindahkan ke dalam bekas besar dengan menggunakan baldi yang disediakan. Anak ikan akan dimasukkan sebanyak 1/2 daripada saiz tong besar. Kemudian, bekas tersebut akan dimasukkan sedikit air untuk mengelakkan daripada ikan mati. Kerana anak ikan ini akan dipindahkan ke dalam kolam pertengahan. Anak ikan akan dimasukkan ke dalam jaring besi yang telah disediakan. Jaring besi tersebut adalah bersaiz 2 hingga 4 cm. Hal ini kerana ikan yang bersaiz kecil sahaja akan terlepas daripada jaring besi tersebut. Manakala ikan yang bersaiz besar akan terperangkap di dalam jaring tersebut. Seterusnya, jaring besi tersebut akan ditutup. Di kawasan kolam, kaedah fizikal digunakan untuk menghalau burung pemangsa iaitu burung bangau. Gelincir angin akan dipasang dan diletakkan di sekeliling kawasan kolam. Orang-orang juga akan digunakan untuk menghalau burung bangau di kawasan kolam ikan. Untuk menghasilkan makanan ikan, bangkai ayam yang diperolehi daripada kilang pengeluar ayam yang berdekatan akan dikisar dengan menggunakan mesin pengisar. Makanan yang telah dikisar akan dimasukkan ke dalam bekas besar. Selain daripada bangkai ayam, bangkai ikan juga boleh digunakan untuk diproses menjadi makanan ikan keli. Di samping itu, kaedah ini juga boleh menjimatkan kos pengeluaran makanan. Setelah makanan dikisar, makanan akan dihantar ke dalam kolam. Makanan akan diberikan sebanyak 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang. Makanan akan diberikan pada satu kawasan sahaja di dalam kolam. Ini adalah bertujuan untuk membiasakan ikan supaya berkumpul pada satu kawasan sahaja untuk makan, di samping memudahkan para pekerja untuk memberi makanan kepada ikan dan proses penuaian. Untuk ternakan yang bersaiz kecil, pelet akan diberikan kepada ternakan. 10 hingga 15 minit sahaja, kesemua makanan yang telah diberikan akan habis dimakan. Ikan yang telah dituai
akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kolam simen. Seterusnya, ikan akan digradekan mengikut saiz. Ikan yang bersaiz sederhana lebih banyak mendapat sambutan berbanding ikan besar. Ikan akan dimasukkan ke dalam bekas besar sehingga memenuhi separuh daripada bekas besar tersebut. Seterusnya, air akan dimasukkan ke dalam bekas besar sehingga memenuhi ruang permukaan bekas itu. Ikan yang telah digradekan dan dimasukkan di dalam bekas kemudian akan diangkut ke dalam lori untuk dipasarkan. Pemilihan ikan akan dilakukan dengan berhati-hati dan teliti. Harga pasaran ikan keli Afrika ialah di antara RM5 hingga RM5.50 sekilogram. Siapa kata penternakan ikan keli tidak memberi keuntungan yang besar? Walaupun terdapat pelbagai cabaran dan halangan, namun usaha yang gigih dalam bidang pertanian mampu mengubah kehidupan seseorang.